الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah untuk memulakan majlis, membuka majlis ilmu kita pada malam ni, kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Taala akan memberi keberkatan kepada majlis kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Imam Pahin kita, insya-Allah, seterusnya para imam, para bilal, dan juga seterusnya ahli-ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menjadikan ilmu yang kita diberikan ini akan bermanfaat untuk kita, insya-Allah. Pada malam ni insya-Allah kita akan sambung insya-Allah pada sesi kali yang terakhirlah insya-Allah sebelum Ramadan. Pada malam ni kita akan melihat suatu surah daripada surah Juz Amma, iaitu kalau ikut sepatutnya kita akan baca pada malam ni surah Quraisy insya-Allah. Tetapi oleh kerana ada surah Quraisy ni dia ada kawan dia. Ada kawan rapat dia, iaitu surah Al-Fil. Kalau menurut setengah-setengah para ulama tafsir, dikatakan bahawa surah Al-Fil dan surah Quraisy ni adalah adik-beradik, kawan baik. Dan menurut setengah daripada para ulama tafsir, dikatakan bahawa surah Fil dan juga surah Quraisy ni adalah surah yang sama. Kadang-kadang tu dikatakan satu surah saja walaupun dua. Jadi insya-Allah oleh kerana itulah maka malam ni saya akan mulakan dengan surah Fil. Kemudian kalau ada kesempatan kita akan baca surah Quraisy insya-Allah. Kedua-dua surah ini, surah Al-Fil dan juga surah Quraisy ni, kalau ikutnya adalah kita telah memasuki surah yang ke-10 terakhir daripada surah-surah Al-Quran. Kita ada semua sekali adalah 114 ya. Jadi surah ni adalah surah yang ke-105, 105. Surah Al-Fil. Al-Fil maknanya gajah lah. Quraisy tu maknanya Quraisy. Maknanya bangsa Quraisy. Jadi surah Fil ni secara umumnya ialah, secara ringkasnya kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada orang-orang Quraisy juga, nak mengingatkan orang Quraisy juga, nak memberitahu kepada Nabi juga, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini telah memberikan nikmat kepada orang-orang Quraisy ni. Nikmatnya sangat besar. Nikmat yang pertama ialah nikmat dalam surah Fil ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menghancurkan tentera bergajah yang hendak menyerang Makkahul Mukarramah. Sebelum daripada kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu dikatakan 50 hari menurut pendapat yang kuatnya, 50 hari sebelum daripada kelahiran Nabi, iaitu bulan Muharram. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir pada Rabiul Awal. Jadi peristiwa bergajah ni ialah, tentera gajah ni ialah pada bulan Muharram tahun tersebut, tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Quraisy ini ialah dalam surah Quraisy, iaitu li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Kerana mudahnya, kerana simpelnya, kemudahan Allah Ta'ala beri kepada orang-orang Quraisy, sehingga mereka ini boleh berrehlah dalam musim panas dan juga musim sejuk. Itu insya-Allah kalau ada kesempatan kita baca insya-Allah. Jadi sebab itulah dikatakan bahawa surah Fil yang kita nak baca pada malam ni dan juga surah Quraisy ni adalah dua surah yang seolah-olahnya adik-beradik, seperti kawan rapat, seperti sama saja dia punya. Jadi kita baca dulu insya-Allah surah Quraisy. Surah Quraisy ni ada 6 ayat.
sedikit juga pendek-pendek, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan persoalan. Persoalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semualah, dan sebenarnya sindiran juga kepada orang-orang Quraisy ni, iaitu pada masa ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajak kepada Islam, telah berdakwah kepada Islam, tapi orang-orang Quraisy ni dia tak nak, tidak mau, menolak, menentang, takzib dia kata, iaitu mendustai, mengatakan Nabi ni bohong, Nabi ni dusta, Nabi ni apa lagi, bahasa tempat saya kata pelawak. Pelawak sini bukan pelawak. Kalau orang Kelantan, orang Terengganu kata pelawak ni ialah maknanya berbohong maknanya. Pelawak dalam bahasa biasa ialah pebaibun itu pejoker. Ni maknanya ialah pembohong. Jadi apabila orang Quraisy ni, orang musyrik Mekah, mereka ni menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi dan beritahu kepada orang Quraisy ni, alam tara itu, alif lam mim. Jadi alif lam ini artinya tidakkah, tidakkah pernah, lam, tidakkah tara kamu melihat, kamu ni kamu Muhammad lah, dan juga orang Quraisy semua, kaifa bagaimana, fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Tuhan kamu telah lakukan, telah buat kepada ashabil fil. Ashabil fil maknanya tentera-tentera bergajah ataupun sahabat-sahabat gajah. Kalau ikutnya, ashab tu maknanya kawan, maknanya ashab tu maknanya tuan, ashab tu maknanya member, member-member gajah. Aku cakap bahasa biasanya. Siapa member-member gajah ni, tentera bergajah ni? Iaitu Abrahah. Abrahah daripada Yaman. Jadi Abrahah ni dia ni Kristian, tapi dia ni adalah berada di bawah pemerintahan Raja Ethiopia, Raja Habasyah. Raja Habasyah ni kalau ikut je lah sempadan sebelah sana di Afrika, tapi Yaman ni sebelah sini. Tapi kerana pada masa tu tentera Habasyah ni dia kerajaan dia besar, sehingga kerajaan dia termasuk di bawah tu ialah Abrahah. Abrahah tu salah seorang daripada tentera, maknanya ialah orang kuat kepada Habasyah. Habasyah sekarang tak ada apa-apa. Jadi kerana itulah dia memiliki gajah. Bukan di negeri Arab tu ada gajah, tapi gajah tu ialah gajah yang diambil daripada Afrika. Sebab Ethiopia ni Afrika, Habasyah ni Afrika, jadi dibawa gajah. Tapi taklah banyak gajah pada masa tu ni. Kalau kita kata gajah, bukanlah makna gajah tu sampai semua bergajah, tapi ada 13 ekor je gajahnya. Tapi bagi orang Arab, bila ada gajah ni makna special tentera ni. Dikatakan tentera itu ramailah. Ada lebih kurang 60,000 kata pada masa tu. 60,000 K, 60,000, bukan 60,000 K, 60 K lah. 60,000 orang tentera datang daripada Yaman menuju ke Mekah dengan dikepalai oleh Abrahah yang naik gajah. Gajah tu ada 13 ekor. Jadi kenapa dia buat macam ni? Sebab dia nak marah. Apa yang dia nak marah sangat? Cerita dia ialah kerana dia tak suka orang semua ni setiap tahun, orang Mekah, bukan setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap masa lah orang pergi ke Mekah. Orang Arab pergi ke Mekah. Dia pun orang Arab juga, tapi dia duduk di selatan, di Yaman. Tapi dia tak suka orang pergi ke Mekah. Kenapa pergi ke Mekah? Datanglah ke negeri aku. Itu kata dia. Jadi dia pun buatlah satu istana yang besar. Bukan istana, dia nak lawan dengan apa ni? Dia nak lawan dengan Kaabah ni. Dia buat satu gereja besar, nama dia Qulaish, nama dia. Qulaish nama. Gereja tu cantik lah. Dia cuba tarik lah orang supaya datang. Serta orang tak nak datang juga. Ada seorang daripada orang Arab ni, daripada kawasan Mekah, telah pergi dalam gereja itu, pergi berak dalam tu. Cakap direct sikit ni, pergi buang air dalam tu. Dalam jahat kemudian tu busuklah dalam gereja itu. Marahlah dia, cari-cari, tangkap, tengok-tengok siapa yang buang najis dalam tu, iaitu ni seorang daripada Mekah ni. Marahlah dia, lagi marah, dah hajak, dah buat besar-besar, orang tak datang. Kemudian dia pun siapkanlah tentera tadi ni. Kemudian dia pergilah tentera bergajah ni. Orang Arab di Mekah ni pada masa tu, ketua kepada orang Mekah ni ialah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni bapak datuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di tengah jalan sebelum masuk ke tanah haram tu, maka Abdul Muttalib telah hantar utusan. Dia nak beri 2/3 daripada harta Mekah, dia kata.
Jangan tolong balik lah. Dia tak mau. Sombong dia. Jadi orang Mekah ni pada masa tu sedikit dikatakan 10,000 saja. 10,000 orang saja. Jadi 10,000 orang nak lawan dengan tentera ni 60,000 ni tak larat dah, tak mampu dah. Sebab itulah mereka semua dah pergi ke tepi dah. Ke tepi mana? Tepi bukit-bukit semua tu. Keluar daripada Mekah tu, duduk di tepi bukit nak tengok Kaabah kita ni akan dihancurkan oleh ni Abrahah ni. Sampai di Muzdalifah, kawasan Muzdalifah sekarang ni, area situ, tiba-tiba gajah dia ni tak nak bergerak. Tak nak bergerak ke Kaabah ni. Kalau pusing ke sana, pusing ke Yaman, dia bergerak balik. Pusing sini balik, dia tak nak bergerak. Dia duduk, dia kata. Barikat al-fil. Jadi, duduk macam tu. Tunggu, kenapa tak nak bergerak ni? Pelik pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah kirimkan burung ni. Burung apa? Iaitu burung ababil. Jadi burung ababil ni maknanya ialah macam-macam lah penafsiran-penafsiran oleh ulama apa maksud ababil ni, tapi yang majoriti ulama tafsir kata ialah ababil ni artinya ialah berbondong-bondong. Dalam terjemahan pun dia kata berbondong-bondong lah, maknanya banyak, jamaat kata. Jamaat daripada burung. Besar mana burung ni? Kecil je burung tu. Nak kata besar burung pipik, wallahu alam bisawab dah kata, tapi kecil je burung tu. Dia katakan kemudian bukan burung belang tu, burung helang. Kalau burung helang habislah angkat seorang. Burung garuda lagi besar kan. Dia burung kecilnya dan dia bawa 3 biji batu. Batu tu ialah sijil, tu yang dipanggil sijil tu. Batu ni satu pada paruh dia dan kemudian satu pada tangan sebelah kanan, satu tangan sebelah kiri. Bawa batu tu, pada setiap batu tu menurut setengah ulama kata ialah tertulis nama tu. Orang tu siapa? Abrahah. Tulis nama Abrahah situ. Jadi batu tu dilepaskan, jatuh pada kepala, masuk keluar ikut bawah. Kulit mula start hancur dia kata. Tinggal tulang dia. Luruh macam kulit tu. Jadi macam-macam lah ahli tafsir kata situ ada kali ni cari cacar ke apa, wallahu alam bisawab. Tapi kita nak kata sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Boleh buat dengan simple je. Dengan seekor, dengan burung, dengan batu yang kecil, dan dikatakan batu tu panas lah, kata batu tu, ada yang kata batu tu daripada neraka. Tapi ada dia kata batu tu ialah batu yang dibakar, yang sangat panas, lalu kena, tapi apa kaitan dengan ni kan? Tapi itu memang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam surah ni, mula starting surah ni ayat nombor 1 ni, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kata alam tara, bukan dia tanya tidakkah kamu melihat apa yang Allah Taala telah buat, tapi Allah Taala tanya kaifa. Jadi soalan sini ialah kaifa, bagaimana Tuhan buat? Kamu tengok tak bagaimana Tuhan buat? Dia tak tanya kamu tahu tak apa yang Tuhan buat, tahu, tapi tengok bagaimana Tuhan buat. Kaifa, itu tafsiran ulama tafsir kata kaifa tu nak menunjukkan bahawa supaya kita ni perhati, supaya kita ni berfikir, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa saja kalau dia nak buat. Jadi kalau tentera lah besar zaman sekarang ni, kuasa lah besar lah, orang lah hebat lah kan. Ayat ni ulama tafsir kata ialah nak sindir kepada orang Quraisy tu. Hai orang Quraisy, kamu sekarang sombong, kamu ni. Muhammad kamu tentang. Muhammad ni kamu kenal daripada, gitulah contohnya kan. Sebab ni ayat ni dah turun masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada kaum musyrikin. Jadi Allah Taala fikir ajak terima balik dulu kan. Ingat tak dulu masa tentera fil. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan peristiwa ini nombor satunya ialah melahirkan Nabi pada tahun tu. Yang keduanya adalah nak ingat kaum Quraisy ni. Kamu jangan sombong sangat. Allah Taala boleh hancurkan kamu kalau Allah Taala nak kirimkan burung jatuh atas kepala, tulis nama situ Abu Jahal, Abu Lahab semua kan, jatuh atas kepala, hancur semua. Tak faham lagi. Itulah. Macam itulah soalan ni kan. Soalannya nak tanya orang Quraisy ni. Jadi kalau kamu degil lagi, macam ni nanti Allah Taala boleh buat. Memang betul Allah Taala boleh buat. Abu Lahab, Allah Taala kita cerita hari tu, Abu Lahab hancur. Mati, tak ada orang nak sentuh pun dia. Sebab apa? Penyakit dia pelik. Penyakit dia ni tak tahulah bernanah apa benda, busung, orang takut semua nak sentuh. Penyakit berulat apa, sampai dia mati di tengah padang pasir kan. Itu Abu Lahab. Abu Jahal mati di mana? Kena potong kepala dalam badar, kemudian dicampurkan dalam telaga. Pergi buta panggil kan, pergi yang tak ada air tu, yang ditinggalkan. Nabi campur dalam tu semua kepala-kepala Quraisy. Jadi maknanya sini ialah Allah Taala boleh buatlah kalau kamu ni menentang. Tapi mungkin tak lagi. Sekarang ni baru tahun yang dikatakan ialah baru tahun yang ketiga, tahun yang keempat ni ayat diturun. Ya, keempat apa? Keempat pengutusan Nabi SAW. Nabi baru menjadi Rasul. Jadi kita baca sikit insya-Allah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka
bi ashabil fil. Tu cerita ashabul fil, kita dah cerita tadi sikit Kemudian Allah Taala sebutkan apa yang patut dilihat ni, apa yang patut diperhatikan. Dia kata ialah alam yaj'al kaidahum. Tu nombor satu. Sepatutnya kamu tahu apa? Yaj'al kaidahum. Bukankah dia telah jadikan kaida tu maknanya ialah planning. Dia Abraha ni nak datang daripada Yaman ni, planning dia siap lah maknanya. Kalau zaman moden ni planning dengan komputer, dengan apa benda semua, dengan siap-siap semulah, dengan macam-macam Maknanya bukan mudah ni nak hancurkan dia. Jadi dengan gajahnya import daripada tak tahulah Tanzania ke mana dia bawa pada masa tu kan, maknanya planning tu memang teliti lah, konon-kononnya lah dia kata. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil tu nantinya mana? Sia-sia, tak ada apa-apa. Kamu plan susah-susah pun hancur macam tu je. Sebagaimana lah kan, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita katalah macam katalah kita kata sekarang ni, kita tak sedar, kita tak tahu kan macam mana Allah Ta'ala plan dengan corona kata-kata. Apa benda hikmah dia ni? Kita boleh kata macam ni, tapi adalah hikmah yang Allah Ta'ala saja tahu kan. Allah Ta'ala ni alim dan juga hakim. Dia tahu hikmah satu benda tu. Jadi maknanya Allah Ta'ala boleh fail macam ni, fail benda ni kan, mungkin bisnes jadi fail, bisnes macam-macam boleh jadi. Adalah tu kan. Macam kita kata dulu peristiwa besar juga, apa ni, tsunami kan, yang berlaku sampai ratus-ratus ribu mati. Di Indonesia mati, di India mati, dan juga macam-macam lagi yang mati kan. Jadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia boleh buat apa benda. Jadi kita sebagai manusia ni jangan sombong lah maknanya. Allah Ta'ala boleh jadi plan kita susah-susah, kita buat ni ya kaidahum fi tadlil. Semua tu tadlil. Tadlil ni dalal dalal asal daripada dalal tu maknanya sesat lah. Dalin tu maknanya orang sesat fi dalalin mubin tu dalam keadaan sesat. Jadi tadlil tu ialah sesat, artinya ialah tidak ada guna satu sen pun. Habis dengan dia pun mati. Dia ceritakan Abraha tu, dia pun bila dah kena batu tu, daging dia mula luruh, lepas tu dah jadi busuk semua sekali tu. Tentera-tentera dia tu dijadikan faja'alahum ka'asfin ma'kul. Asfin tu saya baca tu pada ayat yang ke-6 makna ka'asfin tu ialah dalam bahasa Arabnya asfin tu maknanya apa ni, kalau orang tuai padi tu, kemudian dia punya tangkai tu yang tak guna tu, dia letak atas tanah tu, itu asfin. Lepas tu makul tu macam dimakan, lepas tu dimakan oleh ulat pula. Jadi kalau diterjemah setengah terjemah, dia kata daun yang dimakan oleh ulat. Tapi dia tak semesti daun lah, apa-apa sajalah tanaman yang dimakan tu, maka dia akan jadi orang langsung tak ni. Setengah ulama kata maksud asfin makul ialah sebagaimana najis-najis yang ditinggalkan. Jadi orang tak nak pun. Itu keadaan Abraha setelah daripada kena benda tu. Jadi itulah maknanya kan, walaupun hebat sekalipun dia pun, tapi semua tu tadlil. Ayat yang ketiga, wa arsalna alaihim tayran ababil. Burung yang diutuskan, yang dihantar, yang tak pernah wujud lagi, ababil. Nama dia ababil. Ababil apalah saya sebut tadi kan, sama ada terjemah ni ababil macam tu. Itu adalah pelbagai ulama-ulama lah sebutkan. Kemudian tarmihim, satu saja, mudah saja. Burung itu tarmihim bihijaratin, dengan batu, min sijil, daripada sijil. Saya sebut tadi sijil itu adalah sama ada iaitu batu yang kecil, dia besar dia ialah, dia kata ialah besar kacang, dia kata. Kacang apa? Kacang pun nak kata kacang hijau kecil, besar tu lah dia kata. Kalau kacang dalam bahasa Arab lah dia sebut. Jadi kecil je benda tu. Kalau kecil tu tak boleh lah burung besar, burung kecil je bawanya kan. Jadi burung tu datang terbang, kemudian dilontarkan pada tu. Kemudian faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi jadilah mereka itu seperti tanaman-tanaman ataupun daun-daun yang dimakan. Makul tu maknanya yang dimakan oleh ulat-ulat kan. Jadi dia katakan bahawa selepas daripada tu mayat tu berkelimpangan di situ, kemudian luruh, kemudian jadi busuk dan orang takut nak pergi. Jadi ditinggalkan macam tu sajalah ramai-ramai itu. Ada satu hadis yang sebutkan tentang benda ni ialah ada di kalangan mereka tu mungkin dipaksa, dia kata, dipaksa untuk datang. Kan, bukan nak datang. Jadi tapi dipaksa, jadi mereka ni lalu mati juga terkena tu. Jadi di hari akhirat Allah Subhanahu taala kata maka mereka ini akan dibangkitkan mengikut niat mereka. Summa yub'atsuna ala niyyatihim. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu lebih kurang insya-Allah surah Fil. Kita tengok pula insya-Allah surah yang kedua, iaitu surah Quraisy.
Sebab saya sebut tadi dia adik-beradik, jadi kita tengok kan sambungan, macam sambungan ya. Surah Quraisy ni ada 4 saja, 4 ayat saja kan. Yang tadi ada 6. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan sebut ni liilaf tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisy. Quraisy ni ialah apa ni? Satu nama lah, nama bangsa. Dia ni satu cabang daripada, kalau atas sekali kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian naik sampai kepada Abdul Manaf. Atas lagi tu dia naik tu sampai ke satu tu nama dia Quraisy. Quraisy. Jadi Quraisy ni ialah satu kabilah lah. Kabilah yang di Mekah ni ada banyak kabilah. Di Mekah tu sendiri. Tapi kabilah Quraisy tu dikira kabilah yang paling popular. Dia ada Khuza'ah, dia ada Kandah, dia ada macam-macam di Mekah tu sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kabilah Quraisy ni dan diturunkan Quran dalam bahasa Quraisy. Jadi Quran kita tahu kan dia ada ni macam-macam kadang-kadang qiraat ni. Ni pengen tahulah insya-Allah kan. Kita ni tak tahu sangat ni tentang qiraat. Dia ada 7 qiraat yang masyhur, kemudian ada 3 lagi yang tambahan yang tidak masyhur. Jadi 7 qiraat ni ialah dia kata qiraat bahasa Arab ni. Jadi bahasa Arab ni kadang-kadang baca style ni sikit kena mungkin kita kan orang apa ni kan. Sini saya pun tak tahu sangatlah kan. Kamu mungkin kata Melayu Brunei ke, kemudian ada apa ni Kedayan ke. Dia cakap tu lain-lain sikit. Kalau tempat kami tu maknanya ada orang apa ni, orang Terengganu cakap lain sikit, orang Pahang cakap lain sikit, dia adalah slang-slang dia tu macam tu. Jadi tapi cakap semua bahasa Melayu. Jadi begitu semua cakap Arab, tapi ada bahasa-bahasa yang berlainan sikit, tu Quraisy. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan, menyebutkan bahawa Allah Taala ni beri keistimewaan kepada orang Quraisy. Jadi disebut ni li'ilah, kerana, lam tu kerana. Ilah tu maknanya ialah kebiasaan. Setengah kata maknanya kebiasaan. Dia kalau binatang-binatang contohnya. Binatang-binatang ada orang putih panggil pet kan. Pet tu makna binatang jinak lah kan. Kalau orang kafir dia pakai anjing, dia pakai tu pet dia. Tapi orang Islam kita ni kucing lah. Nabi kata kan, at-tawafin wa at-tawafat, Nabi kata. Binatang-binatangnya selalu memang duduk berkeliaran di keliling kita. Dan sehingga kalau ada bulu-bulu dia sikit-sikit pun dimaafkanlah kan. Ulama kata, walaupun dia ni binatang yang tidak dimakan. Bulu apa ni? Bulu anjing, bulu kucing tu. Jangan bulu anjing, bulu anjing tu kena samak. Bulu kucing. Jadi dia jinak dengan kita kan. Dia masuk dalam kain kita, dia masuk kan. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu tu bukan tu, dia letak dalam baju dia kan. Orang Arab ni kadang-kadang jubah dia baju besar, bukan baju kita kecil. Setengah bos macam tu kan. Jadi dia bawa anak kucing letak dalam ni. Jadi Nabi tanya tu apa tu? Abu Hurairah. Nabi tak kata Abu Hurairah, nama dia Abdul Rahman. Jadi apa dalam dia kata anak kucing saya keluar kepala dia. Jadi Nabi, kamu ni suka sungguh main anak kucing. Kamu ni Abu Hurairah lah, bapak kucing. Jadi gitu maknanya. Jadi tu dapat nama Hurairah tu makna hirrah kucing, Hurairah tu kucing kecil. Jadi kucing ini itu ilah dia panggil dalam bahasa Arab, dalam bahasa ilah. Ni mana ilah awak? Kucing saya ni ilah saya. Binatang yang jinak yang dekat dengan saya. Itu. Jadi orang Arab ni Allah Taala beri kepada mereka ni 2. Liilafi Quraisy. Liilaf, ilah ni kebiasaan, kejinakan, kemudahan mereka ni apa? Quraisy, kepada orang Quraisy rihlatash syita' was-saif. Ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Allah Taala bagi 2 kepada mereka. Iaitu apa? Satu rihlah. Rihlah ni mana perjalanan makna. Rahala yarhilu makna perjalanan. Perjalanan ke mana mereka ni? Mereka ni boleh berjalan pada musim asy-syita'. Asy-syita' tu musim sejuk. Was-saif musim panas. Kita tak adalah musim panas pun sejuk, kita ada musim hujan dan juga musim kemarau je ada. Bagi orang Arab tu dia ada musim panas, musim sejuk. Jadi orang Quraisy dia akan kalau musim sejuk dia akan turun ke bawah. Ke bawah tu mana? Yaman lah. Bila asy-syita' as-saif musim panas dia akan naik ke atas. Bila atas tu sejuk. Iaitu negeri Syam. Jadi mereka ni bergila-gila, naik ke Syam turun ke Yaman, naik ke Syam turun ke Yaman. Buat apa? Berniaga. Yang peliknya negeri Arab ni pada zaman tu terutamanya ialah negeri yang mana berlaku sangat-sangat banyak penyamun. Penyamun gangster-gangster ni ramai di padang pasir ni. Sebab tu orang takut nak berjalan. Ramai dia, macam contohnya ada seorang sahabat tu bernama Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari. Dia ni satu bangsa, satu kabilah yang tinggal di padang pasir.
keluarga dia ni, family dia ni, kaum dia ni, kaum Ghifar ni, kaum gangster. Sebab tu orang takut pada dia. Kalau sampai ke Mekah ni, orang kata, oh ini siapa ni? Oh ni geng Ghifar. Bila geng Ghifar, orang takut nak sentuh. Macam ni, nanti datanglah nanti gangster-gangster dia tu, mari naik motosikal besar-besar ni kan, pakai tattoo apa benda ni, orang takut semua lah kan. Contohnya macam tu lah kan. Jadi maknanya gangster Ghifar itu. Sebab tu Abu Zar ni bila datang ke Mekah, orang pukul dia, orang tak tahu rupanya dia mana Ghifar. Bila tahu dia mana Ghifar, kata jangan pukul dia, bahaya dia ni. Sebab apa nanti gang dia datang. Tapi dia masuk Islam sebab tu. Jadi nak tunjuknya cerita, di Tanah Haram ni, di padang pasir ni banyak gangster. Jadi gangster-gangster ni yang lanun padang pasir ni kan, suka kacau orang, tapi satu bangsa yang mereka tak kacau, iaitu Quraisy. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran kan, wa yatakhattafun nas min haulihim. Orang keliling Mekah ni selain daripada bangsa Quraisy ni, mereka ni dikacau, diusik. Tapi bila bangsa Quraisy ni diselamat. Kemudian satu lagi, di Mekah sendiri tu selamat. Mekah tu kan, orang takut nak buat kekacauan di Mekah tu. Sampai kalau orang bunuh orang pun di tempat lain, dia akan pergi ke Mekah, dia duduk situ. Sampai sekarang lah maknanya kan, kita tak boleh bunuh orang, tak boleh buat apa di Mekah tu kan. Bukan orang selamat, binatang pun selamat di Mekah ni kan. Hidup riang ria maknanya. Kita silap-silap kita bunuh-bunuh binatang, kena dam saja-saja tak ya. Tu maknanya selamatnya binatang di tanah haram ni. Tanah pun tak boleh bawa keluar jangan ada orang pergi Mekah ambil bawa balik. Saya ingat dulu. Ambil balik lekat di kasut kena hantar balik. Kalau tanah haram tu. Jangan pandai-pandai ambil batu kutip orang balik tunjuk pada cucu kata. Ni batu tanah haram, batu Mekah ni. Yang main-main batu Mekah kena hantar balik. Sebab apa? Tanah sana pun tak boleh bawa keluar. Nak ceritanya hebatnya apa ni tanah haram ni. Tapi makanan bolehlah Janganlah nanti beli tasbih hantar balik. Jangan. Beli sejadah hantar balik. Sebab itu bukan tanah haram dia tu. Dia tu dibawa daripada tempat lain, dijual di situ. Ni cerita tanah situ kan. Tanah dan juga binatang situ. Jadi manusia di keliling tu mereka ni tak selamat. Tapi di tanah haram tu selamat. Jadi orang Quraisy tu selamat. Allah Taala beri kepada mereka tu. Jadi disebut sini liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita was saif. Mereka ni dapat berjalan-jalan untuk apa ni? Ke sana kemari, musim panas, musim sejuk tanpa orang kacau. Kemudian Allah SWT sebut ni, oleh kerana itulah, oleh kerana Allah Taala dah kurniakan kepada kamu semua ni wahai orang Quraisy dengan banyak benda, maka oleh kerana itulah maka falyabudu. Fa tu maka, fa tu. Lam tu adalah lam dipanggil lamul amri dipanggil. Lamul amri itu ialah suruhan. Ya'budu, hendaklah kamu beribadat atau menjadi hamba kepada Rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait maknanya Tuhan kepada rumah ini. Orang Arab semua tahu bahawa rumah ini adalah rumah yang pertama lah di atas dunia ni. Rumah untuk yang digunakan untuk sembah iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka pun tahu daripada dulu kalau kita pergi ke Mekah tu ada satu tempat sebelah Kaabah tu ada satu tempat benda kecil tu nama dia Maqam Ibrahim nama dia. Maqam Ibrahim tu bukan zaman kita. Zaman dahulu dah, zaman Mekah Nabi pun dah ada dah. Zaman Nabi dah ada Maqam Ibrahim tu. Sebab tu dalam Quran ada sebut pasal Maqam Ibrahim tu. Iaitu Maqam Ibrahim tu hendaklah menjadi tempat sembahyang kamu. Nabi kata. Sampai sekarang ni sunat kan kita sembahyang di, kalau habis tawaf tu kita sunat sembahyang di belakang Maqam Ibrahim tu. Tapi tak mesti sembahyang belakang tu betul-betul. Maknanya menghala kalau Kaabah sini, makam ni mala ni mana-mana. Sebab ada setengah orang nak pergi sembahyang belakang tu juga. Orang sibuk nak tawaf, dia sibuk nak sembahyang. Lepas tu kena sepak orang lah. Kan, sembahyanglah jauh-jauh sikit. Dia ni betul-betul sungguh kan nak duduk sembahyang belakang tu. Memang sunat sembahyang di situ, sunat. Kadang-kadang kita sunat nak buat sunat. Tapi yang wajib sanggup bergaduh orang sepak kita pula kan. Jadi apa ni Ibrahim ni Nabi Ibrahim bagi orang Arab ni dah lama dah bagi mereka. Bukan baru, zaman mereka dah, zaman sebelum daripada Nabi Muhammad SAW pun dah tahu. Jadi Kaabah ni ada. Tepi tu pula ada Hijr Ismail. Kan yang melengkung tu kan, yang melengkung tu. Itu nama dia Hijr Ismail. Bukan zaman kita je, zaman tu dah ada Hijr Ismail. Yang disebutkan dalam kisah Isra' dan Mi'raj tu. Nabi SAW kan dia pergi di situ. Pada masa dia tidur di situ diceritakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata oleh kerana itulah wahai orang Quraisy, Allah Taala dah beri nikmat kamu ni banyak. Nombor satu tentera bergajah tadi Allah Taala hancurkan. Kemudian Allah Taala bagi kepada kamu semua ni keamanan.
kamu ni kemudian tu tak lapar sebagaimana ayat selepas daripada ni. Oleh kerana itulah maka kenapalah kamu ni nak sembah lagi benda-benda lain tu. Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala sampai 360 berhala kamu letak situ. Tak patutnya kamu ni. Nak cerita macam itulah kan. Kalau kita lah, kalau manusia walillahil masalul a'la, bukan kita nak buat contoh tapi nak faham lah kan. Kalau anak kita lah, kita dah beri semua kan, apa benda-benda tiba-tiba dia derhaka. Tak patut betul, derhaka. Jadi manusia ni, Quraisy ni Allah Ta'ala dah beri macam-macam dah. Tapi tiba-tiba dia derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala hantar pula Nabi Muhammad SAW, bukannya mereka nak ikut. Mereka nak kutuk pula kan. Kutuk pula Nabi Muhammad ni kata sihir, kata apa ni, gila dan kata macam-macam lagi. Itu maknanya tak patutnya mereka ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut yang terakhir itu allazi at'amahum min ju'. Sepatutnya kamu menyembah Allah Ta'ala sahaja je. Jangan sembah yang lain. Kenapa? Satunya Allah Ta'ala dah beri nikmat banyak kepada kamu. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi bahawa dia telah at'amahum, yang telah memberikan kepada mereka, memberi makan min ju' daripada kelaparan. Orang Mekah tak lapar. Kalau ikut logiknya Mekah ni memang tak ada makanan. Pokok pun tak tumbuh. Tak macam Madinah. Madinah ni banyak pokok kurma. Dia berbeza Mekah ni. Mekah ni ada satu saja, air je ada. Zam-zam yang tak pernah kering. Tapi Allah Ta'ala bawa ke situ makanan-makanan yang macam-macam makanan. Nak kata apa benda tak ada sana. Sampai sekarang sejak daripada zaman dulu sampailah kepada zaman sekarang ni. Pisang ada, durian pun ada, dan nas memanglah ada kan. Apa benda tak ada sana. Jadi orang Mekah tu boleh makan semua benda. Kita nak sampai wudu pun ada. Ceritakan dahsyatnya maknanya kan. Saya pernah pergi sana tu, pernah duduk hotel sendiri. Duduk rumah sendiri tu, orang beli pergi tepi tu semua ada. Macam duduk di Kelantan. Jadi maknanya sini Allah Ta'ala sebut at'amahum min ju', kemudian tu wa amanahum min khauf. Kemudian Allah Ta'ala telah memberi keamanan kepada mereka daripada rasa takut. Masuk Mekah tu yang kita cerita tadi kan. Masuk Mekah ni semua rasa aman. Jadi lain setengah-setengah tempat ni orang takut ni. Sebab apa? Tak ada keamanan. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah-surah ini kepada kita semua dan kita ingatlah kan, sebenarnya ayat ni juga adalah untuk kita semua, peringatan kepada kita, iaitu Allah Ta'ala beri nikmat banyak kepada kita semua pada hari inilah untuk kitanya. Jadi sepatutnya kita ni janganlah menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patutnya kena ingat, kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nikmat keamanan kita pun ada di sini, dengan nikmat makanan pun mudah kita ada di sini supermarket pun ada mudah insya-Allah walaupun kita kata malam dia tutup lah kan, tapi malam mana ada orang nak beli, tapi maknanya mudah nak beli. Padahal kita bukan tanam pun. Semua dapat insya-Allah. Jadi marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falyabudu rabb hadzal bait. Kita mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala sahaja. Setakat itulah insya-Allah pada malam ni Al-Fil dan juga Quraisy. Jadi insya-Allah kita tangguhlah pengajian kita pada malam ni dengan sama-sama membaca surah Wal 'Asr. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.